ايش البلد بس اللي شايل الهم. الله اكبر. ايش شايل الهم. الله يكبر. بس اللي شايل الهم. اللهم ورحمتك وفضلك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bancik tertinggal topi pula. Tapi tak apa kerana anda. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Tapi mula-mula Bancik nak doakan kepada semua subscriber Bancik, viewer Bancik dan juga sahabat-sahabat Bancik. Dan tidak terlupa yang baru jumpa channel Bancik Live, Bancik doakan semoga semua dalam lindungan Allah SWT. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang sangat-sangat istimewa. Bancik bawakan kepada anda. Okay, kita dah biasa kita dah biasa dengar. Bancik sendirilah dah ada pengalaman masuk ke Raudah, masuk orang cakap masuk ke tempat-tempat special di kawasan Masjidil Haram ataupun tu. Tetapi hari ini ini adalah hari yang Bancik tak tahu nak cakap apa, luar biasa. Sebab Bancik akan temu ramah dengan seseorang yang pernah masuk ke Kaabah. Itu adalah pengalaman yang paling sangat berharga dan bukan semua orang boleh dapat untuk masa sekarang ni. Okey, untuk masa sekarang ni bukan semua orang dapat. Dan Bancik sebenarnya dah jumpa location dia. Tadi dia hantar Bancik kat location. Bancik pun bawa kali pertama. Tapi sebelum itu, sebelum Bancik call dia, Bancik pun tak tahu rumah dia mana satu. Dia orang Malaysia, insya-Allah. Dia orang Malaysia yang pernah bawa, yang pernah bawa ataupun nak dikatakan seperti mutawif lah. Pernah menjadi mutawif kepada Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri yang mana yang pernah masuk Kaabah. InsyaAllah Bancik akan interview kejap lagi. Tapi Bancik kena call. Bancik tak tahu mana satu rumah. Kalau nak tengok kat belakang Bancik ni, perumahan dia adalah di kawasan Jabasur. Kalau jap Bancik nak terbalikkan kamera kejap. Okey, ni adalah Jabasur, tetapi bukan di kawasan yang biasa diziarahi oleh jemaah. Di sebalik. Kalau di sebalik bukit tu adalah yang biasa dilewati dilawati oleh jemaah-jemaah umrah. Tetapi perumahan dia di sebalik Jabasur ni yang biasa dilewati. Bukan tempat memanjat lah. Dekat sini tak boleh nak memanjat ke atas. Dia sebelah sana boleh memanjat ke atas. Okey, jap Bancik call. Tapi jangan lupa sebelum tu untuk naikkan semangat Bancik, meneroka benda-benda baru, berbincang benda-benda baru di Kota Mekah ini sementara Bancik di sini. Jangan lupa subscribe. Kepada yang belum subscribe, yang dah subscribe, Bancik ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa tekan notification. Jangan lupa komen di bawah. InsyaAllah Bancik akan balas satu persatu, lambat atau cepat sahaja. Jangan lupa tekan like jika suka kepada video Bancik. Dan juga satu lagi, jangan lupa kongsikan video Bancik supaya bukan kita sahaja yang tahu, tetapi ramai yang lebih tahu tentang Kota Mekah. InsyaAllah semoga video-video Bancik bermanfaat bersama. Okey. Tapi sebenarnya Ustaz ni sebenarnya pemalu. Dan Bancik rasa Bancik orang pertama yang akan interview dia. Hello, Assalamualaikum Ustaz Ashraf. Ni Ana dah sampai ni. Kat mana tak tahu ni? Ikut location. Rumah yang kedua warna kuning.
Ya Allah, semua warna kuning. Jap. Kan keluar apa? Keluar. Ha, okey. 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 Sebenarnya ustaz ni baru je dapat anak kembar, jangan salah faham. Bukan dia tak boleh jemput banci. Sebenarnya dia boleh jemput tapi memerlukan masa lah. Banci pun datang pun tak beritahu berapa lama. Dan dia juga antara supplier korban di Kota Mekah. Jadi sekarang ni kita tahu dah akhir-akhir dan dekat dah hari wukuf. Semuanya akan sibuk. Dia key nama berapa jumlah. Tadi sepatutnya entah GPS pun problem. Tadi banci parking kat bawah sana tadi. Rupanya rumah dia kat atas ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey. Minta maaf lah mengganggu dengan anak kembar apa semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, walaupun banci baru je confirmkan banci nak hadir ke rumah Ustaz ni. Masya Allah, dijamu dengan nasi lemak Nasi lemak yang kalau siapa-siapa merindui telur yang dekat sini, telur sini warna putih. Dia ada tarikh ada tarikh production dengan expired. Padahal baru 2 jam lepas rasanya banci confirmation, sebab banci tunggu rumah banci balik kerja dulu barulah banci hadir. Tapi alhamdulillah rezeki hari ini. Macam tu lah orang cakap. Suasana kat sini bila orang nak datang rumah tu rasa gembira Ustaz rasa gembira orang nak datang rumah. Alhamdulillah. Okey. Sebelum Bancik letak lah dekat ni je stand Bancik hari ni. Bancik lupa stand ya. Tak apalah, nanti kita sumbat je dalam ni. Okey. Ni Ustaz Ashraf. Ustaz Muhammad Ashraf. Macam mana nama penuh? Nama saya Muhammad Ashraf Basuni. Saya merupakan pelajar Universiti Mulk Quran Mekah lah. Kalau nak tahu baju yang dia pakai ni adalah baju mutawif haji untuk Brunei. Dia antara salah seorang petugas untuk jemaah haji Brunei. Jemaah haji Brunei kira-kira dalam 1000 lebih 1000. Sebelum tu ucapan untuk orang Brunei. Mana-mana tahu ada yang dah jumpa ke? Untuk jemaah Brunei, selamat menonton Bancik live. Okey Ustaz, tahun kita terus je lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Nak pegang sendiri. Pegang sendiri lagi senang. Sini. Okey, sini pula. Okey. Untuk makluman semua, ini sekadar orang kata kongsi pengalaman lah. Saya tak nak sebagai orang kata sebagai riak atau sebagainya, dan saya tak terlibat dengan mana-mana politik. Sebab apa yang saya buat ni adalah merupakan saya sebagai pembantu ketika itu. Jadi pembantu kepada Perdana Menteri Malaysia yang mana pada ketika itu adalah Datuk Seri Najib lah. Itu memang kali pertama lah. Memang kali pertama dan kali terakhir. Kali pertama dan kali terakhir. Okey. Jadi pada ketika itu saya ingat lagi, tak silap seminggu sebelum PRU. Seminggu ataupun yalah, yang dia datang sebelum PRU lah. Kita cerita senang lah, kita tak payah bagi tempoh takut tersalah. Lebih kurang sebelum PRU, dia datang bersama dengan rombongan family. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dia datang dengan rombongan family. Dan pada ketika itu pihak konsulat dia ada menghubungi pihak pelajar untuk menjadi wakil kepada beliau sebagai pembantu mutawif. Jadi kami pada ketika itu tak mengetahui pun yang mana dia datang tu ialah orang biasa datang bawa umrah, kita akan bawa tawaf, bawa sa'i sebagainya. Tak tahu pun dia akan bagi maklumat kita akan masuk dalam Kaabah. Sehinggalah tibanya waktu di istana, hotel istana di sebelah. Perdana Menteri kita lah, kita sebut ex Perdana Menteri ataupun kita sebutlah Datuk Seri lah, Datuk Seri Najib lah. Diberi keistimewaan untuk duduk istana. Ya. Okey, kita jangan cerita panjang lagi. Kita jangan nanti kan cerita tu jadi macam mendata. Macam mana mula-mula terpilih? Sebab kita tahu berapa ramai student kat sini, dalam 30-40 orang student di Ummul Qura di Mekah. Macam mana boleh terpilih? Time tu saya kalau diikutkan tak silap saya jadi pimpinan pelajar. Pimpinan pelajar, tapi saya dapat offer tu daripada konsulat lah.
konsulat melalui pelajar lagi Ustaz Din lah. Ustaz Syarudin. Dan Ustaz Syarudin pada ketika itu dia minta pelajar-pelajar ni untuk bawa jadi pembantu kepada mutawif lah. Pelajar 2 orang. Pelajar 2 orang. Dan Datuk Seri Najib ada bawa mutawif sendiri daripada Malaysia ataupun tak ada? Dia tak ada. Saya dengar pada asalnya dia kalau datang dia ada pembantu dia daripada kalangan daripada Kementerian Haji sendiri. Tapi pada ketika itu dia nak orang Melayu, student. Dia nak student lah. Dia nak student mengikori. Dan terpilih tu Ustaz Syarudin memilih seorang lagi lah untuk membantu. Okey, sebenarnya pun kita pun akan interview insyaAllah dengan kerjasama dengan, sebenarnya siapa nak kenal Ustaz Syarudin adalah YouTubers juga. YouTubers daripada Malaysia yang cukup terkenal juga daripada Mekah, Kenangan Terindah. Dia punya nama page dia, kita boleh submit lah. Kalau siapa-siapa yang tak join lagi boleh ikut. Yang orang Malaysia yang membuat YouTube di Haramain. InsyaAllah kita banci pun tengah pujuk dia orang ni semua buat YouTube slow-slow okey, slow-slow. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Najib dapat duduk dekat dalam istana. Masa tu belum tahu lagi boleh masuk Kaabah? Tak. Dengar ura-ura ada macam tu, tapi time tu kalau tak silap saya Konsul Jeneral dia bagi tahu perkara tu tak pasti lagi, sehinggalah sampai dekat istana hotel istana tu ada wakil daripada pihak Saudi sendiri beritahu nanti kita akan masuk Kaabah. Sampai time tu kita memang terkejut lah. Sebelum masuk umrah ke apa? Sebelum umrah ke? Sebelum umrah dia dah briefing. Dia briefing kan untuk apa nak dia dah briefing lah protokol macam mana semua. Okey. Jadi dia beritahu nanti kita akan masuk Kaabah, so standby, handset semua tak dibenarkan ambil gambar lah dalam Kaabah tu, dia cakap siap-siap. Kalau dia ambil gambar pun senyap-senyap, tapi kemungkinan akan dirampas lah. Tu je. Dirampas untuk delete sajalah. Dia tak ambil untuk, walaupun Perdana Menteri masa tu. Perdana Menteri saya tak pasti dia. Tak ada nampak dengan handset pun. Yalah, dia ada assistant Okey, dia ada assistant. Masa tu perasaan macam mana tiba-tiba masuk Kaabah? Gemuruh ke? Tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa dah. Orang cakap speechless lah. Nikmat lah Allah bagi kan. Sebelum ni tak pernah terfikir ke? Pernah berdoa kat mana-mana ke macam mana? Tak pernah terfikir. Tak, sebelum tu Ustaz pernah tengok tak pintu Kaabah dibuka? Sebelum ni pun tak pernah, just tengok daripada YouTube, gambar-gambar Facebook kan. Ada kadang-kadang orang bagi pintu Kaabah buka saya sudah, kadang-kadang dia masuk bersihkan. Tengok ikut YouTube lah. Ada tak masa tu berangan nak masuk dalam? Semua orang mesti ada lah. Semua orang mesti ada untuk masuk kan. Alhamdulillah, daripada berangan tu lah orang cakap doa tu dimakbulkan. Kita tak tahu kadang-kadang berangan tu pun doa Ustaz betul. Okey. Alhamdulillah orang cakap. Bayangkan masa mula-mula dapat tawaran bawa escort, kita panggil mutawif lah. Kita panggil mutawif untuk Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Datuk Seri masa sebelum PRU tak tahu sebenarnya masuk lagi dalam Kaabah. Bila dapat briefing tu speechless. Masa tu ada goyang tak nak? Sebab untuk tahu kan, untuk pengetahuan semua, kalau setiap Perdana Menteri yang datang ke Masjidil Haram, macam mana security dia? Kalau masa kami bawa Datuk Seri Najib dan tu, security dia memang ketat. Boleh dikatakan jarak daripada Kaabah dengan Mataf tu lebih kurang tak silap 3 lapis pengawal. 3 lapis askar dikawal lah. Jadi memang sangat ketat pada ketika itu. Memang setiap pergerakan kira di escort dah. Okey, kita cerita bab umrah dulu. Okey, bab umrah, habiskan umrah. Masa tawaf tu kan polis dah, tentera dah keliling. Dia tentera sebenarnya yang keliling. Macam mana perasaan masa tu? Sebab kita dah berbeza tau. Masa umrah yang sebelum ni kita beramai-ramai dengan orang lain semua. Ni kita bawa Perdana Menteri. Apakah perasaan masa tu? Macam dilayan seperti raja ke macam mana? Time tu jadi macam anak raja sekejap. Tapi itulah sebab kita bawa pemimpin negara, kita ada tanggungjawab kita selesaikan amanah kita lah. Walaupun time tu memang orang akan pandang lah siapa datang kan. Ustaz pun pakai ihram masa tu? Saya pakai ihram sebab jadi pembantu mutawif. Jadi saya time tu saya bawa kepada ni lah family Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah dan anak-anak dia tu lah. Kalau Ustaz Syarudin dia akan bawa kepada Datuk Seri Najib. Kiranya pecah kepada dua lah.
Kayaknya grup yang lelaki pergi dekat Datuk Seri Najib, Ustaz Syarudin, Ustaz bawa yang bahagian belakang keluarga lah. Dengan ada rombongan-rombongan lain lah. Sampailah bertahalul. Sampai bertahalul. Lepas tu baru dimasukkan ke dalam Kaabah. Masuk Kaabah dia sebelum umrah lagi. Oh, masuk kiranya buat masuk keluar pada istana, masuk Kaabah dulu, baru buat umrah. Alhamdulillah rezeki. Dia keluar daripada istana tu, terus pergi masuk Kaabah. Dia bagi masa dalam, tak silap saya, setengah jam ataupun ke 15 minit macam tu lah. Tak lama lah. Kita akan solat dalam tu. Dan berapa rakaat Ustaz dapat solat dalam? Boleh lah solat. Berapa rakaat? Memang masa tu dah tak fikir orang bawa dah, sebab semua akan buat ibadah masing-masing masa tu kan. Betul. Okey, semua bawa ibadah masing-masing dah. Memang diberi kebenaran lah untuk ibadah masing-masing. Betul. Kayaknya berapa rakaat? Time tu saya sempat tak ingat lah. 6 rakaat. Memang macam mana suasana dia? Time tu datang malam. Jadi kalau ikutkan dalam Kaabah ni, dia tak ada kipas, tak ada lampu sebagainya, tak ada. Jadi dia kena perlu bantuan daripada luar. Maknanya dia kena bawa aircon dengan lampu daripada luar. Macam portable aircon ni lah. Macam portable ni lah. Dia perlu bawa. Jadi agak malap sikit lah. Oh, agak malap. Oh, dia tak ada lampu Tak ada. Dia bawa lampu dari luar, dia tarik. Oh, dia tarik? Dia macam tu. Oh, dan kita dapat gambaran kan ada pelita-pelita lama tu. Ada, nampak? Ada, memang nampak lah malam tu. Tergantung banyak, mungkin tu daripada. Tapi cuma tak menyala lah. Tak, dia just sebagai orang cakap simbolik. Barang-barang lama. Barang-barang lama. Sebab dulu Kaabah ni di tempat penyimpanan harta. Jadi barang-barang yang ada kat dalam tu dibiarkan dalam tu. Kayaknya kita boleh tahu jugalah, orang cakap sedikit rupanya tempat penyimpanan harta pada zaman dahulu sebagai tempat penyimpanan harta lah Kaabah ni. Alhamdulillah. Okey, masa tu satu lagi yang dalam tanda tanya. Sekarang ni semua kiblat kita lah, kita panggil Kaabah tu adalah kiblat bagi umat Islam. Semuanya akan bertentangan dengan kiblat. Tetapi bila kat dalam tu macam mana? Okey, sebelum kita masuk ke dalam Kaabah, sebelum tu ada briefing lah macam mana tata cara solat dalam Kaabah. Mutawif sini ataupun orang pihak Saudi sendiri. Pihak Saudi lah. Jadi ada translator dia bagi tahu. Jadi siapa yang solat dekat dalam Kaabah ni, pilihlah mana-mana tempat untuk kita solat. Maknanya tak ada arah yang inilah, arah yang khusus kita hadap Kaabah kan. Jadi time tu kita semua menghadap ke dinding Kaabah. Jadi tak ada arah yang inilah, masing-masing just semua menghadap ke dinding Kaabah itu je lah. Alhamdulillah, banci yang terdengar ni pun, ya Allah, kalaulah kita yang terpilih. Macam banci sendirilah, kalau banci yang terpilih, banci selalu berat kan sebenarnya. Tapi yelah, kita fikir kita ni siapa. Kita ni orang cakap layak ke tak layak masuk ke dalam Kaabah. Tapi ada gambar tak Ustaz? Ada tapi mana? Dalam handphone? Kena cari banyak. Kena cari? Tak apa. Kenapa tak frame kan? Mana tahulah kenapa tak frame kan? Ke dekat Malaysia frame tu? Dekat Malaysia ada gambar. Dekat Malaysia ada lah. Ada kolektor, cuma ada album. Nasib baik album tak ada, jadi banci tak tunjuk. Tak apa, nanti banci paksa gambar, banci akan tampai sekali lah. Dia cakap dalam handphone ada. Kalau tidak tadi banci nak tunjuk juga. Apa lagi Ustaz pengalaman yang nak dikongsi bersama lah lepas naik? Macam mana perasaan bila naik tangga tu? Lutut tu gegar tak? Kita tanya. Kita tanya step by step lah. Masa tu memang, masa naik tangga tu, nak masuk, bila dia buka pintu tu lah, Allah, rasa lain lah. Air mata memang dah tak boleh nak tahan dah time tu. Sebab kita masuk benda yang memang orang jarang masuk. Bukan jarang Ustaz, memang tak boleh. Memang susah nak masuk. Ada yang masuk tu yang orang kata kalau tak menangis, Allah alam lah. Tapi memang kita rasa, dia bukan kita rasa apa kan, rasa terharu lah. Allah bagi nikmat dekat bumi Mekah, duduk kat Mekah, masuk Kaabah lagi. Itu satu nikmat yang Allah bagi yang memang calang-calang orang. Tengok meremang bulu banci tengok. Ya Allah. Yelah, kita sambil-sambil ni pun kita berdoa lah. Mana tahu tiba-tiba ada Perdana Menteri nak datang tarik kita kan. Tak tahu, kita tak tahu nasib dan juga
Mana tahu lepas ni ada 1 juta subscriber kan, bila Perdana Menteri datang, ada juga yang mempromo banci kan. Manalah kita tahu. Okey. Dan untuk pengetahuan juga, baby kembar yang ada sekarang ni, itulah Allah rezekikan bila saya doa kat dalam Kaabah time tu. Inilah salah satu doa yang Allah makbulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat kembar juga. Alhamdulillah. Tak habis-habis meremang dulu. Betul, ni meremang bukannya meremang main-main Okey, meremang yang perasaan teruja. Tapi yelah, untuk pengetahuan, jangan kita anggap benda ni sebagai satu riak. Dan tak semestinya bila kita berdoa mesti kat dalam Kaabah, tak. Dia ke mana-mana tempat pun ada, tapi atas wasilah masing-masing, atas cara dan usaha masing-masing lah. Di kat mana-mana tempat pun kita boleh doa. Sebaik-baik doa adalah doa anak soleh. Okey, ni lepas naik tangga, lepas step masuk. Tadi naik tangga, lutut dah bergegar. Bila step masuk tu, adakah lost ke macam mana? Tiba-tiba dalam tu. Bila masuk tu dia agak malau kan. Dia kata solat je mana-mana, dia kata ambil space. Masa masuk dalam Kaabah tu, ada seorang pegawai daripada Saudi, dia bagi kita air zam-zam lah, air sejuk, air zam-zam botol kecil untuk kita minum sebelum kita solat. Lepas tu dia kata ambil lah mana-mana tempat untuk solat. Jadi time tu saya ambil bucu yang pertama, saya ambil bucu rukun Yamani dan solat lah kat situ 2 rakaat. Oh, bila kat dalam tu semua masing-masing kayaknya tak ada satu arah. Tak ada tak. Semua hala ke dinding. Semua hala ke dinding. Hala ke dinding. Okey. Okey, ustaz ambil bucu rukun Yamani. Rukun Yamani. Lepas tu solat 6 rakaat kat situ dan berdoa lah dah selama setengah jam lah. Lepas saya solat rukun Yamani, time tu sebab ramai kan, pegawai jemaah daripada rombongan juga. Jadi time tu dia kata bagi dekat orang yang tunggu dekat luar untuk masuk ke dalam. Jadi kita ambil turn lah, bergilir. Jadi lepas yang 2 rakaat tu saya keluar. Dan ada masa lagi time tu, lepas orang keluar semua, kita naik balik masuk. Dia kasi masuk, tak ada masalah. Oh tu yang 2 kali masuk tu. 2 kali time tu. Lepas tu kali kedua tu saya ambil dekat bucu Hajar Aswad lah. Sebab mula-mula Bancik rasa yang ambil bucu Hajar Aswad mesti daripada Menteri sendiri. Ke dekat mana? Dia ada satu tempat antara ke tak perasan kat mana? Masa tu tak perasan Datuk Seri kat mana ke macam mana? Dia yang Datuk Seri tu dia bagi tempat special khas lah, tempat khas lah. Tapi yang saya ingat last sebelum Datuk Seri keluar, dia duduk dekat rukun Hajar Aswad lah. Okey. Lepas tu boleh 2 kali masuk. Yelah, 2 kali masuk geng. Guys, 2 kali masuk guys. Masa tu memang. Okey, lepas kita turun, lepas turun nak dah, kali pertama naik perasaan lain, kali kedua naik tu perasaan lain ke macam mana? Hampir sama lah. Hampir sama jugalah. Tapi teruja juga sebab dah boleh masuk lagi kan. Yang mana pegawai yang tak pakai ihram pun boleh masuk juga? Boleh. Boleh lah, dia tak kisahlah. Tak kisah. Selagi mana dalam lingkungan askar tu. Lingkungan escort. Lepas tu lepas turun tu, dia terus tutup pintu ke dia buka lagi? Dia buka lagi asal. Dia buka lagi lah, jadi tak nampak lah dia cara dia buka ataupun tutup, tak nampak. Tak. Masa kami datang pun sebelum naik dia dah siap-siap buka dah. Lepas turun daripada Kaabah time tu, dia bagi peluang untuk kita kucuk Hajar Aswad lah. Kucuk Hajar Aswad. Dah lah boleh masuk Kaabah guys. Lepas tu masuk Hajar Aswad tanpa berebut. Tanpa berebut. Dan sebenarnya kalau VVIP datang, Hajar Aswad tu baru dicalik dengan minyak wangi yang terbaik. Lepas cium Hajar Aswad tu, Ustaz giliran ke berapa? Ke belakang-belakang ke mula-mula ke? Saya belakang-belakang lah. Belakang-belakang lah. Kita bagi penghormatan kepada Perdana Menteri, batu keluarga dia, baru Ustaz lah. Lepas sebab tu Hajar Aswad ni kalau ikutkan masa musim haji sebelum ni, nak cium Hajar Aswad boleh je beratur, tak ada masalah. Kalau lepas haji lah, masa zaman sebelum corona kan, jemaah negara-negara luar dah balik, time tu haji Makkah kan kosong kan. Jadi time tu boleh je beratur. Dia sebenarnya tips nak cium Hajar Aswad nanti kemudian lah. Tip dia sebenarnya, banci tak suka berebut pun. Banci akan beratur semasa nak dekat solat waktu. Apabila dia dah menghalau yang beratur tu, dia akan cium. Dia akan, tapi menyeksa lah kita beratur dekat tepi Kaabah tu kan. Lama jugalah, dalam 15 minit macam tu lah. Sebelum
waktu azan. Sebelum azan, sebab dia akan clearkan yang beratur tu akan dapat. Itu adalah tip paling mudah nak dapat cium Hajarul Aswad. Itu pengalaman banci lah. Tapi Ustaz ni dapat yang pengalaman lagi istimewa bila dah di-secure. Bila dah di-secure keliling dan cium pun tak ditarik kepala. Macam kita walaupun cium lama-lama kita kena tarik. Ada masa tu rasanya cium tanpa batas waktu lah. Tanpa batas waktu. Wangi tak Ustaz? Dalam Kaabah, kita cerita balik dalam Kaabah. Baci nak cerita dalam Kaabah sebenarnya. Wangi tak dalam Kaabah tu? Dalam Kaabah tu dia pasang bohor lah. Pasang bohor lah. Wangi tu kan. Yang asap tu. Memang wangi lah. Memang wangi lah. Antara yang terbaik lah. Terbaik. Hajar Aswad pun sama, wangi dia. Sama. Tak sama macam kita berebut ni. Bau dia. Wallah lah, mungkin kurang sikit lah. Masa kita berebut tu kurang sikit lah bau. Macam kita yang tak berebut ni kiranya lebih pada bau dia, macam lebih sikit lah. Dia letak wangian yang lain kan. Okay. Lepas tu baru buat umrah. Lepas tu baru buat umrah. Lepas tu tahlul. Lepas tu berpisah terus dengan Datuk Seri ke macam mana? Tak, dia perjalanan dia memang agak rushing. Kita orang sebenarnya bukan daripada Mekah time tu. Kita daripada Jeddah. Daripada Jeddah? Jeddah escort singgah istana? Singgah istana, buat masuk kapal. Oh, bukan tidur kat istana? Tak. Kalau diikutkan Datuk Seri dia akan tidur, tapi tak tahu Allah Alam mungkin ada urusan kerja time tu. Sampai dia buat umrah time tu. Lepas selesai umrah, tahlul, masuk balik ke tempat tawaf untuk apa orang kata? Tawaf selamat tinggal. Oh, nak keluar daripada Kaabah lah. Keluar daripada Kaabah dan terus balik ke Jeddah. Kita orang pun terus bergerak ke Jeddah. Oh, dengan ustaz-ustaz pergi ke Jeddah? Sebab kita orang dengan konsulat tu kan. Berapa hari dengan Datuk Seri masa tu? Satu malam tu je lah. Satu malam, lepas tu terus balik Mekah lah? Terus balik Mekah. Okay lah. Masa, sebab yang berlakunya kejadian dia malam. Malam. Lepas tu kita mesti balik tidur. Betul tak? Nak tanya lah, boleh tidur tak? Oh, itu first time buat 2 kali apa orang kata tawaf. Agak letih sikit sebab kita rushing kan, kerja Kena boleh tidur dengan lena lah. Boleh tidur dengan lena lah. Sebab masa tu pun kena waktu kerja kita pun tak berapa rehat, tak cukup betul tak? Lepas tu dia bagi hotel pula. Bagi hotel pula kan, bagi hotel pula, hotel 5 star. Okay, tak apalah. Selepas tu Ustaz lama tak tempoh untuk Ustaz balik Malaysia untuk cerita, macam mana perasaan? Yalah, mesti kita dah balik Malaysia, kita nak ceritakan kepada orang tua. Minta maaf lah, ada lagi tak orang tua? Ada. Okay, kita mesti orang pertama yang kita nak cerita. Macam mana kita perasaan masa tu, telefon ataupun balik Malaysia baru cerita? Grup WhatsApp family lah. Grup WhatsApp family. Kita hantar gambar je. Saya tak heboh kat orang lain berkenaan dengan masuk Kaabah ni. Sebab yelah, kita takut ada perasaan takut dia. ada orang lain apa kan. Dalam Facebook Ustaz sendiri pun sebenarnya tak ada pun gambar-gambar. Betul tak? Ya, betul. Dan tak beritahu pun sebenarnya dia Ustaz ni pernah masuk Kaabah. Nanti kalau dibagi gambar tu, alhamdulillah. Kalau tak bagi itu sebab ni hak masing-masing Tapi memang semua grup student memang tahulah siapa yang pernah masuk Kaabah. Sebab kita akan berbicara sesama kita. Yalah, mesti kita tahu siapa yang bawa Datuk Seri masa tu. Okay, mesti kita pun sebagai kawan ataupun sebagai sahabat mesti nak tanya juga pengalaman. Tapi tidak pernah direkodkan. Alhamdulillah sebenarnya. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ashraf kerana sudi berkongsi dengan Bang Cik Live. Kali pertama eksklusif. Sebab memang semua orang tahu, orang Mekah tahu Ustaz Ashraf ni memang pemalu orang dia. Dia tak bercerita apa kerja dia, apa semua. Kalau jumpa pun memang senyum-senyum macam ni je lah. Dia isteri beliau. Okay, sekarang dalam tempoh berpantang ni. Dah habis pantang. Sebenarnya dalam Facebook isteri, nanti Banci boleh tag nama. Okay, nanti boleh berkenalan dengan isteri kepada Ustaz Muhammad Ashraf ataupun dengan Ustaz Muhammad Ashraf sendiri pun boleh. Tetapi dia buat beliau buat apa panggilnya? Personal shopper. Dan suka juga menulis tentang Kaabah, tentang Kota Mekah. Isteri dia antara penulis-penulis yang biasa. Antara orang cakap yang suka menulis lah. Antara yang suka berkongsi pengalaman hidup berada di Kota Mekah. InsyaAllah ada apa-apa lagi tak Ustaz nak bicara? Just untuk apa orang kata, anggaplah ini sebagai satu berkongsi yang pengalaman.
Dan tak semua orang apabila masuk Kaabah ni menjadikan dia maksum, tak. Jadi dia sebagai orang kata Allah bagi nikmat untuk kita bersyukur, sama ada kita nak bersyukur ataupun kita nak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil iktibarlah daripada segala yang Allah berikan ni ke atas dunia ni, sebagai kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni tadi awal-awal patutnya tanya kan, tapi tak tanya. Sebenarnya ustaz ni student kan? Student umur Qura, student tahun tahun keempat. Ni yang selepas haji nanti sem terakhir saya dekat sinilah sebagai student degree, ijazah. Student degree. InsyaAllah kita doa-doakan ustaz boleh tambung ke sampai ke PhD. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Ni sebenarnya patutnya soalan awal, tapi sebabkan teruja sangat nak tanya pasal Kaabah, dia terus orang cakap terus melangkau. Ustaz pula dah bawa nasi lemak kan. Nasi lemak pun dah sejuk kena aircon. InsyaAllah kita sebelum kita mengakhiri Bancik Live kali ini eksklusif, orang cakap pengalaman memasuki Kaabah. Alhamdulillah, untuk kita sama-sama doa. Ustaz tolong doakan sikit supaya corona di Malaysia ni Ustaz. Boleh. Okey boleh kita doalah beri musibah ke macam mana. Okey. Silakan Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardan ummatal muslimin ya Allah. Allahumma yassir lana rizqana kama yassartahu li katsirin min khalqika ya Allah. Innaka ya ni'mal mujib, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, siapa-siapa sebelum tu jangan lupa subscribe channel Bancik, like, jangan lupa komen. Kalau nak apa tanya persoalan, nak tanya ustaz ni pun boleh. Kalau Bancik terlupa letak nombor telefon, boleh ingatkan Bancik balik. Biasa Bancik terlupa nak hantar nombor telefon. Satu lagi, jangan lupa kita kongsi-kongsikan supaya semua orang dapat mengetahui, dapat berkongsi, dan semoga insya-Allah vlog kali ini ataupun vlog yang lain-lain dapat melepaskan kerinduan kita kepada kota yang kita rindui. Betul lah Ustaz dan juga dapat manfaat bersama. InsyaAllah. Jangan lupa beli kambing dengan Ustaz. Haji nak dekat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 妈去了。